Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada di sini untuk semua isu-isu hangat di Malaysia. Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini. Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini. Berita akan dimulakan beberapa saat lagi. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia, untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia. Mari kita menonton video ini. Selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini pasti menggemparkan Barisan Nasional, menggemparkan UMNO. Setelah calon diumumkan, sudah pasti ramai yang terkejut. Sebab baru-baru ini, ataupun sebelum ini, Zahid Hamidi sendiri, Presiden UMNO, pernah membuat pengumuman bahawa 70% bakal digugurkan untuk PR15, untuk semua yang bakal dicalonkan untuk PR15. Hari ini tajuk berita daripada Syahabudin.com, menanti meletusnya perang besar dalam UMNO. Setelah berlangsung majlis pengumuman calon-calon Barisan Nasional bagi menghadapi PR15 19 November depan, majlis yang berlangsung di WTC KL jam 8.30 malam adalah serentak dengan majlis pengumuman calon-calon Perikatan Nasional yang turut diadakan di MyTech Jalan Duta. Meskipun dua acara bakal berlangsung serentak, tetapi gelora dan ribut nampaknya lebih dulu mengombak di pantai UMNO berikutan ramai calon yang bertaraf menteri dan juga timbalan menteri diberitakan akan digugurkan. Sehingga ini dua menteri yaitu Syahidan Kasim dan juga Anwar Musa melalui hantaran di media sosial masing-masing dengan jelas membayangkan mereka telah kena pancung dan tidak lagi dicalonkan. Malah Syahidan yang juga Menteri Wilayah Persekutuan mengumumkan penutupan bilik gerakan Barisan Nasional di Arau dengan serta-merta dan semua bendera diturunkan sebagai tanda yang beliau beliau gambarkan kesedihan yang amat sangat terhadap diri dan penyokongnya. Malam ini malam kesedihan yang teramat sangat. Semua bilik gerakan Barisan Nasional Parlimen Arau telah ditutup dan bendera telah diturunkan. Kali pertama dalam sejarah. Menurut Syahidan Kasim, Anwar Musa pula mempertikaikan cara pemilihan calon kali ini dengan peranan top 5 UMNO seolah-olah diketepikan dan bakal calon telah dipanggil oleh pimpinan atasan untuk menandatangani dokumen dan aku janji tertentu sejak 2 hari lalu. Gambarannya ialah Menteri Komunikasi dan Multimedia itu tidak dipanggil sama sekali untuk menandatangani dokumen serta aku janji berkenaan. Di media sosial dan berdasarkan cakap-cakap dalam UMNO sendiri, didapati sekurang-kurangnya ada 8 pemimpin lain turut bakal tercicir dalam pengumuman itu. Mereka ialah No Omar daripada Tanjung Karang, Dr. Adam Babah daripada Tenggara, Halimah Sadiq daripada Kota Tinggi, Tajuddin Abdurrahman Pasir Salak, Zahidi Zainul Abidin Padang Besar, Salim Syarif Jempol, Ismail Abdul Muttalib Maran, dan Mastura Muhammad Yazid Kuala Kangsar. Begitupun melihat kenyataan Presiden Zahid Hamidi, Presiden UMNO, yang menyebut BN akan menampilkan 70% muka baru pada PRU15. Ia dengan sendirinya bermakna lebih ramai lagi wakil rakyat sedia ada akan digugurkan. Dan melihat kepada nama-nama yang telah bakal dipancung itu ataupun sudah dipancung itu, ramai yang menjangka perang besar akan berlaku dalam UMNO selepas ini. Kali ini memang pasti Zahid Hamidi akan terkejut. Kata mereka, kalau Syahidan boleh menutup bilik gerakan sebagai tanda protes, takkan Anwar, No, Tajuddin dan yang lain-lain hanya berdiam diri saja bila kena sembelih dengan Presiden UMNO. Menjadi percakapan yang meluas Juga kononnya rombakan besar-besaran dalam pemilihan calon kali ini ialah
untuk memastikan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional mempunyai lebih cengkaman terhadap ahli-ahli parlimen yang menang nanti agar sentiasa akur dan mendengar cakapnya. Ramai yang menafsirkan ia bukan saja agar susunan kabinet selepas ini memihak kepadanya, malah dikatakan tidak mustahil sebagian perancangan untuk mengambil ahli kursi Perdana Menteri. Cuma soalnya, jika banyak protes berlaku dan mereka yang digugurkan itu bertindak melakukan sabotaj, bagaimana Barisan Nasional mahu menang PRU 15 akan datang dan seterusnya membolehkan Zahid Hamidi berjaya dalam perancangannya itu. Jika banyak protes berlaku dan mereka yang digugurkan itu bertindak melakukan sabotaj, ini tidak mustahil. Syahidan Kasim sudah menutup bilik gerakan. Syahidan Kasim sudah menutup bilik gerakan. Kenapa calon yang lain yang digugurkan tidak buat begitu? Kalau mereka pun buat, apa nasib Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO? Mereka juga mungkin boleh membuat ataupun boleh sabotaj kepada UMNO setelah keputusan yang mengejutkan itu diterima mereka. Apa yang berlaku dalam UMNO bermula yaitu selepas calon-calon diumumkan dan mereka yang digugurkan sudah diketahui, adakah adalah sesuatu yang menarik untuk ditunggu serta diperhatikan sehinggalah hari pengundian pada 19 November. Apakah akan berlaku perang besar dalam UMNO? Wujudkah sabotaj besar-besaran? Sebagaimana jika mereka yang digugurkan itu bertanding bebas, mampukah Zahid Hamidi menangani krisis tersebut? Seterusnya memastikan Barisan Nasional muncul sebagai parti yang dominan untuk membentuk kerajaan yang makmur dan stabil dalam keadaan UMNO sendiri tidak stabil disebabkan ramai yang digugurkan, atau semua ini petunjuk menang PRU 15 akan datang dan seterusnya membolehkan Zahid Hamidi berjaya dalam perancangannya itu. Jika banyak protes berlaku dan mereka yang digugurkan itu bertindak melakukan sabotaj, ini tidak mustahil. Syahidan Kasim sudah menutup bilik gerakan. Syahidan Kasim sudah menutup bilik gerakan. Kenapa calon yang lain yang digugurkan tidak buat begitu? Kalau mereka pun buat, apa nasib Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO? Mereka juga mungkin boleh membuat ataupun boleh sabotaj kepada UMNO setelah keputusan yang mengejutkan itu diterima mereka. Apa yang berlaku dalam UMNO bermula yaitu selepas calon-calon diumumkan dan mereka yang digugurkan sudah diketahui, adakah adalah sesuatu yang menarik untuk ditunggu serta diperhatikan sehinggalah hari pengundian pada 19 November. Apakah akan berlaku perang besar dalam UMNO? Wujudkah sabotaj besar-besaran? Sebagaimana jika mereka yang digugurkan itu bertanding bebas, mampukah Zahid Hamidi menangani krisis tersebut? Seterusnya memastikan Barisan Nasional muncul sebagai parti yang dominan untuk membentuk kerajaan yang makmur dan stabil dalam keadaan UMNO sendiri tidak stabil disebabkan ramai yang digugurkan, atau semua ini petunjuk bahwa Barisan Nasional akan kalah sekali lagi. Daripada syahbudin.com. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak politik di Malaysia.